Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Dan diketahui daripada kaedah ini, boleh jadi makmum masbuk tiap-tiap rakaat hingga 4 rakaat. Boleh jadi rakaat pertama masbuk 2, 3, 4 masbuk manja. Kalau sembahyang 4 rakaat habis ke 4 rakaat tu jadi masbuk, boleh jadi. Tidak semesti kita sembahyang Jumaat ni dikala rakaat pertama muafiq, yang kedua muafiq, 3, 4 pun muafiq, tak. Boleh jadi bertukar-tukar. Kadang-kadang rakaat pertama muafiq, pergi rakaat kedua jadi masbuk, balik rakaat ketiga muafiq, masuk rakaat yang keempat jadi masbuk. Boleh jadi. Tapi pada banyak dipaham oleh kita, dikala rakaat pertama muafiq, 2, 3, 4 pun muafiq, tak pandang masbuk dah. Tak semesti. Hak ni nak faham sangat ni. Macam mana dikatakan terjadi yang begitu? Rakaat pertama muafiq, 2 masbuk, 3 muafiq, 4 masbuk. Atau rakaat pertama muafiq, 2, 3, 4 pun muafiq. Atau rakaat pertama masbuk, 2, 3, 4 pun masbuk. Mengapa terjadi yang begitu? Seperti antara sebab, seperti itu boleh katakan antara sebab terjadinya rakaat pertama masbuk, 3, 4 pun masbuk, bersesak makmum ramai sangat. Sembahyang Jumaat tu bersesak-sesak, ramai berdepik-depik. Tiada dapat rakaat sekali, namun nak rakaat sekaligus tak boleh sebab rapat sangat. Kena bagi jalan ke orang lain separuh rakaat. Kita tak rakaat lagi. Kalau rakaat sekaligus tak boleh sebab rapat, jam rapat. Lepas tu kita bagi jalan ke orang lain sebelah rakaat. Kita belum rakaat lagi. Hanya bergilir pada rakaat pertama. Kata-kata rakaat tu begini, bagi jalan dulu kat orang lain rakaat. Setelah orang kata i'tidal baru kita rakaat. Maka bila masuk rakaat kedua, manakala pergi pada rakaat kedua, orang yang bagi jalan ke orang lain dulu rakaat tadi, orang lain i'tidal, dia baru rakaat. Jadi ketinggalan dah orang ni. Jadi perlambatan, ketinggalan dah orang ni. Tinggal punya tinggal, manakala pergi rakaat kedua, tak sempat habis, tak sempat baca habis Fatihah, tak sempat baca habis Fatihah, tak sempat habis dia baca Fatihah rakaat kedua.
Dia kalau tak sempat habis baca Fatihah rakaat kedua, orang tadi imam pun rakaat. Dari situ jadilah makmum tadi rakaat kedua tu masbuk. Jadi masbuk dah tu. Walaupun rakaat pertama tadi muwafiq sekalipun. Mengapa jadi masbuk rakaat kedua? Sedangkan rakaat pertama tu muwafiq. Sebab jarak masa bagi dia pada dapat menghabis bacaan Fatihah semasa ia qiyam bersama dengan imam tak sempat habis, tiba-tiba imam pun rakaat. Itu sebab tu. Nampak ke? Atau antara lain lagi sebab jadi masbuk, atau lambat bergerak dia makmum. Pergerakan makmum tu slow. Sebab makmum kena serangan penyakit gout. Slow. Bergerak gear satu. Kalau pakai gear satu dia bergerak. Dan imam cepat. Imam bergerak cepat. Tak ada kejar lah macam ni. Imam laju, makmum slow ni tak ada kejar. Manakala begitu akan berlakulah bagaimana seperti tadi. Dia masuk rakaat kedua, tak sempat dia habis baca Fatihah, imam pun rakaat. Sebab pergerakan dia tu lambat, yang imam bergeraknya cepat, maka jadilah makmum tersebut rakaat kedua tu selaku makmum masbuk. Antara sebab antara faktor sebab terjadinya makmum tersebut. Atau makmum pertengahan bacaannya, makmum baca sederhana, tidak cepat, tidak lambat. Jenis baca ni makmum ni memang slow sikit. Tapi tidak slow, orang kira lambat sangat, dah pertengahan dah lah. Nada bacaan dia tu pertengahan, tidak laju, tidak lambat makmum tadi. Dan imam cepat bacaan, yang imam tu baca cepat. Kalau tasbih, Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tak ada wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ali, punya cepatnya imam dah cepat dah sekali. Lepas tu dia potong, buat pendek-pendek. Yang makmum tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Cermat makmum. Ya imam tu gelojoh. Tak ada kejar lah macam ni. Kalau imam macam ni jelas sekali makmum tak sempat nak kejar. Dari situ akan berlakulah pada rakaat kedua makmum belum sempat habis membaca Fatihah, maka imam pun rakaat, maka jadilah makmum di kala tu masbuk namanya, walaupun rakaat pertama tadi muwafiq sekalipun. Begitulah rakaat seterus, ketiga, keempat. Seumpama kata kita rakaat keempat agak tergalak sedikit, ketinggalan dengan imam dah bangun, kita belum bangun lagi, sebaik saja kita bangun, makmum tadi baca Fatihah tak sempat habis Fatihah, imam pun rakaat. Jikalau tu makmum tadi jadi masbuk dah tu, tidak muwafiq lagi. Manakala dah jadi masbuk, tak ada pilihan makmum tadi. Jikalau imam rakaat lah. Jangan tak dirakaat. Kalau tak dirakaat sedangkan imam tu rakaat, kiranya imam tu tidak, maka terlepas rakaat tu bagi makmum tadi, tak dapat rakaat. Hatta sekiranya makmum tadi rakaat sekalipun tetapi tidak sempat qada atau makninah rakaat dia bersama dengan imam, pun tidak dapat juga rakaat tersebut bagi makmum. Ni banyak ni berlaku ni. Banyak berlaku. Maka ini sekalian masbuk, terjadi hal sebegitu ke atas makmum tersebut selaku makmum masbuk, bukan muwafiq lagi. Ni banyak duk baca ayat rakaat pertama muwafiq tak pandai dah jadi masbuk. Rakaat 2 3.
kekal muafiq. Apa dia faham gitu ni? Kena faham comel bab semayang ni. Tak betul semayang, Tuhan tak terima. Jikalau semayang tak dia terima oleh Tuhan, menepati semacam tak semayang. Jangan kata saya dah semayang tak betul pun, supaya semayang juga. Supaya semayang juga macam mana? Dan Tuhan tak terima, tak betul. Tak betul Tuhan terima juga. Dan Tuhan tak terima, supaya tak semayang lah. Kalau lagu tu semayang 10 tahun lah, semacam tak semayang 10 tahun lah. Beratlah ilmu semayang. Tiada wajib sempurna Fatihah makmum masbuk ni. Makmum masbuk ni tidak wajib sempurna baca Fatihah. Hanya baca sekadar sedapat, hanya kena baca Fatihah sekadar yang dia dapat. Dapat berapa ayat dibaca Fatihah, imam rakaat lah. Jangan dia nak sudah lagi Fatihah kita tu, sebab kita ni masbuk, bukan muafiq. Hak bahasa jenis kita beri jalan ke imam nak rakaat lah. Kalau selagi kita tak habis Fatihah, kita kena terus baca Fatihah, kiranya kita nak makmum muafiq. Ni. Nak faham dia. Dan jikalau tiap-tiap rakaat sekalipun, jikalau setiap rakaat berlaku sebegitu, terjadi hal sebegitu ke atas makmum tadi, tetaplah jadi masbuk. Kata-kata rakaat pertama masbuk dah sekali. Sebab apa masbuk? Dia datang lewat jemaah. Kelewatan datang jemaah tu, di mahafil nak rakaat dia baru masuk jemaah. Allahu Akbar, mula baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, tak ke mana Fatihah. Imam pun Allah Akbar rakaat. Jelas rakaat pertama makmum tadi masbuk. Tapi sayangnya makmum ni bahasa jenis bergerak slow, imam bergerak laju. Makmum ni baca lambat sikit, imam ni baca laju. Ataupun keadaan suasana sah tu beripik-ripik, kena bagi jalan separuh ke orang lain. Kena bagi kira. Orang lain dulu rakaat, lepas tu kita masih kiam lagi. Orang tu tidak baru kita rakaat. Mana kita terjadi sebegini, kata orang tersebut akan tentu ketinggalan. Ketinggalannya manakala pergi rakaat kedua, dia baca Fatihah tak sempat habis. Imam habis dah Fatihah, imam pun rakaat, maka jadilah makmum tadi rakaat kedua masbuk. Rakaat pertama tadi masbuk dah. Kalau berlaku begitu, rakaat kedua pun jadi masbuk juga. Begitulah seterusnya. Kalau tak sempat habis, kita baca Fatihah pada mana-mana rakaat. Kerana masa yang kita ada tu singkat sangat. Tiba-tiba imam pun rakaat, maka jadilah kita pada rakaat tu makmum masbuk. Hak ketara pada nampaknya berlaku sana sini rakaat yang keempat. Sebab rakaat ketiga tu ada khilaf tu. Kita tak payah bincang lagi rakaat ketiga tu. Rakaat ketiga tu dia lewat kerana apa? Kerana duk baca tahiyat awal. Itu lain. Itu ada khilaf antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar. Akan datang kita keterang. Kita ambil rakaat keempat, banyak berlaku. Ada di antara makmum rakaat keempat tu terlewat daripada imam. Terlewat tu mungkin bergerak dia tu seluruh, imam bergerak laju, baca dia tu sederhana, baca imam tu cepat, akan tentulah tergalak makmum tadi ketinggalan. Imam kiam, dia masih lagi duduk sujud, umpama kata. Waktu dia pun bangun rakaat keempat, imam dah bertengah dah baca Fatihah. Sebab imam kiam dulu, imam berdiri dulu. Sebaik saja makmum tadi dah nak sampai penghujung dah Fatihah, tapi tak dapat lesai lagi. Hanya kita kata 4 ayat 5 ayat dah Fatihah yang dia baca. Imam pun rakaat.
Jikalau tu makmum tadi, rakaat yang keempat bagi dia tu bukan muafiq lagi dah. Jadi masbuk dah tu. Dah manakala jadi masbuk tak ada pilihan. Walaupun Fatihah tak habis dibaca sekalipun, tetap dia kena rakaat bersama dengan imam. Kalau dia tak rakaat, sedangkan imam tu rakaat, sebaik saja i'tidal baru dia rakaat, maka rakaat tu terlepas bagi makmum tadi. Ataupun dia rakaat tapi tidak sempat taubat ninah. Qadar masa rakaat dengan imam tadi, imam pun i'tidal. Dia siapa hak rakaat, imam pun i'tidal. Pun terlepas juga rakaat tu. Manakala terlepas rakaat tu, tak dapat rakaat tu bagi makmum tadi. Dia kalau tak dapat, dia ikut imam, imam beri salam, dia kena tambah satu rakaat lagi. Kalau dia beri salam sama bagaimana imam, maka jadilah semaya isya dia tadi 3 rakaat, semaya zuhur dia tadi 3 rakaat, semaya asar dia tadi 3. Kenama asar, kenama zuhur 3, hak 3-nya maghrib. Itu jaga tu. Tapi banyak orang buat gitu tu pasal apa? Pasal dia kata masbuk apa lagi saya ni? Saya mari semaya jemaah, saya sendiri qomat di belakang imam. Imam takbir, saya takbir. Takkanlah jadi masbuk lagi. Dia pening lalak tu. Dah jadi pening lalak, dia tak faham. Hak rakaat pertama tu jelas awak tu muafiq. Muafiq. Ni hak rakaat yang akan datang ni. Kalau terjadi begitu bukan muafiq lagi dah. Kalau jadi tidak ada peluang masa. Semasa dia qiyam, semasa dia berdiri dengan imam. Pada dapat menghabis bacaan Fatihahnya dengan kerana imam dah rakaat. Jadi masbuk dah tu. Jadi masbuk. Kalau orang datang awal masa dengan imam, rakaat pertama tu jelaslah muafiq. Mengapa dikatakan muafiq? Dengar. Imam takbiratul ihram, dia pun takbiratul ihram. Memang peluang masa untuk dia dapat habis Fatihah tu cukup luas. Sebab imam tadi selepas takbiratul ihram akan tentu dia baca doa iftitah, dia baca Fatihah, dia baca surah. Peluang untuk makmum baca Fatihah sampai habis tu cukup luas. Maka jelaslah makmum tadi rakaat pertama tu muafiq. Kalau terjadi berlaku yang sebegini, akan berpindah status nak muafiq itu kepada masbuk di rakaat akan datang. Kena balik situ lah. Muafiq masbuk ni kena faham comel ni. Kalau faham sama-sama kita boleh buat kerja lagi. Dan mana-mana makmum yang diuzurkan itu, mana-mana makmum yang diuzurkan itu, yang diuzur tu yang dibenar, yang diboleh, yang diluluh, itu dipanggil uzur. Bagaimana hari ni? Mengapa awak tak pergi sembahyang Jumaat? Kerana uzur. Kerana uzur. Manakala uzur bolehlah. Uzur ni ada dua. Uzur badani, uzur syar'i. Uzur badani, tubuh kita ni tak sihat. Itu uzur badani. Uzur badani. Sampai tu takut dihinggapi penyakit-penyakit berjangkit, itu termasuk dalam uzur badani. Uzur syar'i ni pada kira-kira sanak dikira uzur. Seperti hujan lebat ke, jalan becak ke, air naik ke, angin kuat ke, itu uzur syar'i. Mana berlaku dua, salah satu daripada keuzuran yang tersebut dalam bab sembahyang Jumaat bolehlah tak pergi. Sebaliknya kalau tidak ada keuzuran dalam perkara sembahyang Jumaat, tidak ada rukhsah, tidak ada kelonggaran syarak, dibolehkan tidak hadir sembahyang Jumaat. Kalau tak ada keuzuran lah. Lebih-lebih lagi jemaah, tidak ada keuzuran syarak, dia boleh tidak hadir jemaah kalau tidak ada keuzuran.
bagaimana di zaman Nabi dulu dalam perkara sembahyang Jumaat ni. Dalam peperangan sekalipun tetap sembahyang Jumaat juga. Dia panggil sembahyang syiddatul khauf. Sembahyang dalam suasana takut. Takut, dalam suasana takut kepada musuh. Nak panah dia. Pun sembahyang Jumaat juga. Kita hari ni takut juga, takut penyakit. Dah mudah pakai mah di muka tu. Nak masuk masjid dah cek suhu dah tu. Takut lagi. Takut penyakit lagi. Kalau takut penyakit lagi tak payah cek suhu lah, tak payah pakai mah lah. Pakai masuk bodoh gitu nah. Tak tahu lah macam mana. Macam mana ada arahan kita dengan keadaan pakai mah cek suhu. Pun takut lagi. Sedang suasana duduk tu penjarakan 1 meter seorang. Takut lagi. Takut lagi. Dalih takut setakat 6 orang pergi Jumaat. Jumaat gagah 40 orang jangan lebih. Sedangkan penduduk 4,000. Kalau lebih pada 40 tu. Bagaimana? Siapa nak tanggung jemaah dia? Ahli petua yang tanggung. Kita bukan ahli petua dah. Kita ikut arahan. Akhirat lah. Tunggu kita. Mengapa hang tak pergi jemaah ni? Uzur. Uzur macam mana? Takut penyakit. Daya kamu nak masuk masjid dia cek suhu tu. Kena mari cek. Masuk masjid dia pakai mah tu. Lepas sembahyang tu jarak 1 meter. Ini dah jadi bahan lawak jenaka dah. Kalau macam tu tak respect dengan usaha kita, SOP kita, tak payah SOP je lah. Dan kalau katakanlah dalam suasana gitu terhindar daripada jangkitan, jangan dihak-hak gitu. Jemaah biarlah lebih. Jemaah lebih-lebih lagi. Biar melepah luar masjid separuh. Sebab suasana penjarakan satu meter. Sah jemaah di luar masjid pun. Syarat ada pintu terbuka. Sama ada pintu di hadapan, pintu di tepi, pintu di belakang. Jangan pintu dipaku. Hatta pintu dikunci pun tak apa. Ini masalah masjid. Kalau masalah surga lain pula hukumnya. Kesimpulan fikiran kita nak saja boleh orang ahli mukallaf yang layak selaku ahli jemaah tu dapat hadir sembahyang jemaah. Kalau tidak, ini bukan kerja kecil anak ni. Menunda jemaah ni adalah perkara yang diwajib oleh Allah. Adapun kita pakai mah tu perkara wajib oleh undang-undang. Pihak yang berkuasa mengarahkan kita. Jadi kalau hak wajib hak ni kita patuh. Hak wajib dengan Tuhan takkanlah nak diabaikan. Wallahu a'lam bissawab. Akak tangan petang lagi. Dan mana-mana makmum yang diuzurkan itu haruslah ketinggalannya daripada imam. Mana ni? Ayat ni dia nak ke mana ni? Timbul-timbul cerita mana-mana makmum yang diuzur, yang dibenar, yang diboleh itu harus boleh tertinggal dari imam hingga 3 rukun yang panjang-panjang, iaitu makmum muwafiq. Tak apa ngaji kita kita guna bahasa klasik dia. Kalau nak faham Malik Muwafiq maksud baca risalah. Risalah Muwafiq masuk dah keluar dah dulu. Mudahlah. Kalau faham sini baca tu mudah. Lagi bertambah kuat kepahamannya. Makmum muwafiq ni diuzur, diboleh ia ditinggal oleh imam sehingga 3 rukun yang panjang. Bukan masbuk. Masbuk tak ada pilihan. Imam rakaat lah. Makmum muwafiq jangan. Kalau selagi tak habis Fatihah walaupun imam rakaat sekalipun, dia kena terus bacaan Fatihah dia. Biar sampai ia ditinggal 5 3 rukun yang panjang. Mana? Rakaat 1 rukun panjang.
Sujud pertama 2 rukun panjang, sujud kedua oleh imam 3 rukun panjang. Mengapa dia boleh? Mengapa dia boleh makmum muafiq ketinggalan dari imam sehingga 3 rukun yang panjang? Kerana ia makmum muafiq hendak sempurna Fatihahnya, kerana dia nak habiskan bacaan Fatihah, nak sudahkan bacaan Fatihah dia. Makmum muafiq dia tak boleh stay seperti masbuk. Imam rakaat Fatihah tak habis lagi dia pun rakaat sama, tak boleh. Jahanam semayangnya dah. Kemudian ia ikut dia belakang imamnya, sebaik saja selesai dia baca Fatihah, dia pun ikutlah dia belakang imam. Mana ikut belakang imam dia pun rakaat tidak rakaat seorang lah. Sebab imam terlebih dahulu daripada dia. Hasil rakaat baginya, maka rakaat dia terdapat. Kalau dia habis baca Fatihah, imam tinggalkan dia sampai 3 rukun yang panjang sekalipun ketinggalan dari imam, maka dia rakaat seorang dah. Manakala dia sepak rakaat, maka bagi makmum tadi dikira dapat rakaat tu. Selama belum lagi imam itu masuk rukun yang keempat. Kalau sepak rakaat masih lagi dapat rakaat. Kecuali imam sudah masuk rukun keempat. Kalau imam sudah berpindah kepada rukun keempat, makmum muafiq yang tak sempat baca Fatihah tadi, dia kena buat pilihan. Pada salah satu dari 2 perkara, kena buat pilihan. Sama ada pilihan dia mufarakah ataupun dia berhenti bacaan Fatihah dia kena bersama dengan imam kepada rukun yang keempat bagi imam di sana. Maka kalau dibuat sebegitu, rakaat yang dia baca Fatihah tak selesai tadi, dia kira lara tak dapat. Kalau tak dapat, dia ikut imam seterusnya, imam beri salam akan datang, dia kena tambah 1 rakaat lagi. Gitulah, bolak-balik ke situ sudah. Iaitu kata rukun keempat bagi imam tu mana? Qiyam atau duduk tahiyat akhir. Itulah maksud kata rukun keempat bagi imam. Kalau rakaat imam tu masih ada lagi, maksud rukun keempat bagi imam tu akan tentu imam qiyam balik, berdiri balik. Kalau hak makmum muafiq yang tak lesah baca Fatihah tadi, kalau dia tak niat mufarakah di masa tu, dia ikut imam, dia kena tunggu dalam qiyam tu lah, sudah mula imam pun naik balik semula. Atau duduk tahiyat akhir. Kalau rakaat tadi, rakaat adalah bagi imam, akan tentu imam bangkit daripada sujud yang kedua, dia bangun baca tahiyat akhir. Maka tahiyat akhir itu adalah rukun yang keempat bagi imam. Dikala itu makmum tadi, kalau dia tak niat mufarakah, dia kena turun lah. Walaupun Fatihah tak habis pun dia kena turun bersama dengan imam pada duduk di tempat imam baca tahiyat akhir. Dan tiada mengapa duduk tahiyat awal. Itu tak masuk kira, sebab itu bukan rukun. Kalau imam bangun duduk tahiyat awal tak apa lagi. Atau duduk istirahat. Duduk istirahat ni duduk sekejap sebelum dia qiyam, sebaik saja bangkit daripada sujud yang kedua. Dalam mazhab Syafi'i sunat duduk istirahat. Dan dikenaki 3 rukun yang panjang-panjang itu. Mana pula 3 rukun panjang tu? Rakaat 1 rukun panjang, dan sujud yang pertama 2 rukun panjang, dan sujud kedua 3 rukun panjang.
Jadi kalau makmum muafiq tadi tak habis baca Fatihah, imam rakaat, tak apa lagi, terus lagi Fatihah. Sebab imam baru tinggalkan dia satu rukun panjang baru. Imam i'tidal tak kira sebab rukun pendek. Imam sujud kedua, imam sujud pertama, terus lagi baca Fatihahnya kalau tak habis. Sebab apa? Sebab imam baru tinggalkan dia dua rukun panjang baru, bukan tiga lagi. Imam duduk antara dua sujud, tak masuk kira sebab itu rukun pendek. Imam sujud kedua. Kalau makmum muafiq tadi tak habis lagi baca Fatihah, tak batal lagi semaya dia. Sebab imam tinggalkan dia tiga rukun yang panjang, bukan 4 rukun lagi. Tapi sungguh pun begitu, kalau Fatihah tak selesai lagi, imam bangkit daripada sujud kedua, kena bertindaklah. Bertindak buat pilihan salah satu daripada dua cara, sama ada cara mufarakah ataupun cara berhenti baca Fatihah, kena terus bersama dengan imam kepada rukun yang keempat bagi imam. Rukun keempat bagi imam, kali imam terkaan masih ada lagi, akan tentu imam tu qiyam balik semula. Sedia hidup kita duduk berdiri, pakai bertakuk situlah dengan imam. Kalau rakaat imam tu dah habis dah, akan tentu imam bangkit daripada sujud kedua, dia duduk baca tahiyat akhir. Makmum tadi kena turunlah, berhenti baca Fatihah, turunlah bersama dengan imam pada tempat tahiyat akhir bagi imam. Biar nampak gambaran gitu. Dia ngaji muafiq sebut ni biar nampak gambaran semayang, biar nampak lembaga semayang dalam kepala, baru boleh buat kerja. Dan tiada hisab, tiada dikirakan i'tidal dan duduk antara dua sujud itu tak masuk kira. I'tidal duduk antara dua sujud tak masuk kira. Mengapa? Kerana rukun pendek keduanya. I'tidal satu, duduk antara dua sujud dua. Kedua-dua ni rukun pendek tak masuk kira. Maka jika masuk imam pada rukun yang keempat, apa macam kalau imam sudah pergi pada rukun yang keempat bagi dia, padahal makmum itu belum sempurna Fatihah lagi, betapa lambatnya baca Fatihah tak beres lagi, imam dah pindah rukun keempat, maka wajib atas makmum itu pilih. Makmum tadi kena buat pilihan di kala tu, antara ia ikut imam pada rukun yang keempat, ikut imam bersama dengan imam rukun keempat, dan ia tinggal aturan semaya diri. Makna tinggal aturan semaya, berhentilah baca Fatihah tu. Serta luput rakaat, maka rakaat tu dikira lara, tak dapat. Dan antara ia niat mufarakah, boleh juga. Dan antara ia niat mufarakah dengan imam, boleh juga dia niat mufarakah. Dan ia kerja aturan semayang diri. Setelah dia niat mufarakah, dibuat semayang bersendirian, tak ada lagi berimam, berkongsi dengan imam. Dan dapatlah rakaatnya. Kalau yang mufarakah, rakaat tu dapat bagi dia. Kerana tiada dimaaf lagi. Tiada dimaaf tu bukan mengapa. Kerana tiada dimaaf lagi lebih daripada 3 rukun yang panjang-panjang, seperti lagi akan datang kenyataannya. Ketinggalan dengan imam tidak dimaaf lagi lebih daripada 3 rukun yang panjang. Manakala tidak maaf tu dia kena buat pilihan. Kalau tidak bertindak segera, sebaik saja imam berpindah pada rukun yang keempat, dia masih lagi duduk baca Fatihah dia tu, niat mufarakah pun tidak, ikut imam pun tidak, nescaya batal lah sembahyang makmum tersebut. Dan adalah sembahyang berjemaah di rumah dengan isteri dan anak-anak dan khadam-khadam itu afdal, wallahu a'lam.